Bila sebut tentang hubungan dengan Allah ni tuan-tuan, kita nak menyatakan bahawa betapa dekatnya kuasa Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Urat leher nampak tidak? Tidak. Di mana urat leher? Wallahualam tak nampak, Ustaz. Bila tak nampak, dekat sungguh. Dekatnya urat leher, kekuasaan Allah Ta'ala itu lebih dekat pada urat leher. Maknanya kita di bawah kekuasaan Allah, tidak akan pernah dibiarkan sendirian. Allah Maha melihat kesusahan hamba-hambanya. Tinggal lagi kita mampu tidak yakin Allah melihat kita. Itu je. Bila Allah yakin melihat, kita yakinkan dalam ihsan beribadat seperti melihat Allah. Kalau tak mampu, Nabi kata yakinlah Allah melihat kita. Di saat Allah melihat kita, walaupun susah, beribadatlah, taatlah. Tengok susah-susah pun busa datang solat awal waktu, malaikat jadi saksi, betul ya Allah, dia susah, dia tetap beribadah kepadamu, bagus. Dia tengok lagi, istiqamah, bagus. Tengok hati, sungguh sebab yakin dengan Allah. Maka di saat itu merasakan kekuasaan Allah lebih dekat. Bukan susah tu, susah duduk luar, kesusahan di luar tuan-tuan. Sebelum susah nak masuk dalam hidup kita, impact nak kena, Allah ada dah. Sebab tu jangan terkejut kadang-kadang ada orang susah, dia boleh bertahan dengan kesusahan. Kerana apa? Allah halang daripada berlakunya kemudaratan, asbab susah dia. Boleh? Sebelum datang ni suatu perkara, subhanallah, semalam saya nak pergi kuliah ke Ampang tu, tak Putrajaya semalam. Saya betul-betul keluar tuan-tuan, keluar betul ke Julutong tu, betul-betul depan mata. Ni kereta ni nak gempit tepi, motor ni nak masuk sini, betul-betul sikit lagi. Masya Allah cakap. Masing-masing nak cepat, tak tahu ke mana pergi. Nak jadi ceritanya, ya Rab, bahawa kita kadang-kadang lupa yang paling dekat dengan kita ini bukan isteri kita, bukan anak kita, bukan kawan-kawan kita, bukannya apa yang ada pada kita, tapi Allah. Ni perbincangan hablum minallah. Kemudian baru kita menterjemahkan itu pada hablum minan nas. Itu kaedah dia tuan-tuan. Jadi dua ayat ini, surah Al-Hadid ayat 4, surah Al-Qaf ayat 16 ini menjadi titik tolak kepada perbincangan untuk disyarahkan tentang amanah. Bila kita menyatakan bahawa kemana pun kita pergi, Allah tahu. Lubang cacing, tahu juga. Macam mana boleh Allah tahu napas kita? Ya tak ya. Kita bukan napas sendiri tuan-tuan. Walaupun dalam sains dipanggil medula oblongata. Sains kata medula oblongata, tindakan luar kawalan. Kita pun duk faham lah tindakan luar kawalan. Orang beriman kata tindakan dalam kekuasaan. Dia tak ada luar kawalannya tuan-tuan, semua dalam kawalan, dipanggil dalam kekuasaan. Napas kita dijaga oleh Allah SWT. Dekatnya itulah napas tadi. Baik, maka di sini dalam perbahasan yang lebih panjang, yakni kembali kepada takrif amanah tadi, membawa maksud kepada yang cukup luas. Amanah ni membawa maksud yang cukup luas untuk diterjemahkan ke dalam keseluruhan hidup kita. Dia boleh jadikan sebagai falsafah. Ini kadang-kadang kita cerita tentang falsafah, filosofi. Maka ambillah falsafah, filosofi yang benar-benar ada kaitan dengan Nabi SAW, dengan Al-Quran. Yakni falsafah yang kita gunakan dalam kehidupan Allah pada peringkat amanah ini, yakni dengan membina kefahaman bahawa segala yang dilakukan itu adalah bersamanya dengan kekuasaan Allah. Maka datanglah perbincangan kenapa takutkan kemiskinan selagi kita bertuhankan Allah yang Maha Kaya. Maka apa sampah tu? Kenapa takutkan dengan kesusahan selagi mana Allah yang mentadbir sekalian alam? Jadi datanglah satu semangat yang hebat tuan-tuan untuk maju ke depan. Kerana apa? Kemana di mana tempat pun semua tidak terlepas daripada kekuasaan Allah. Memang kita sangat susah, tapi adakah Allah tidak mampu untuk mendatangkan senang? Lebih daripada itu boleh. Jadi di saat susah datang, kita yakin senang ada. Siapa datangkan? Allah. Bukan usaha kita. Itu kena jelas. Kadang-kadang orang berusaha nak senang, lupa Allah bagi senang. Tak senang, kecewa dia. Ataupun dia usaha senang, pun jadi senang, lupa Allah. Nampak gitu. Tapi kalau falsafah ini dia panggil, letak dalam kehidupan, segala kehidupan bersamanya dengan kekuasaan Allah. Jadi sedang mata Allah SWT. Terus
Amanah ni juga dihubung kaitkan kepada membawa, daripada bila kita dah faham perkara ini tuan-tuan, apa yang akan terkesan dalam hidup ini, itulah dia akan terkesannya pada karakter. Bila kita dah menyatakan Allah bersama kita, apakah yang akan memberi kesan dalam hidup ni? Perbuatan kita berbeza, tuan. Berbeza. Contoh, apabila kita sedang diperhatikan olehnya di Pertuan Agong, tinggi sangat tu, kita cerita tentang bos lah majikan. Satu tempat majikan yang ada, pekerjanya ada, majikannya datang, duduk tengok depan, duduk depan semua pekerja. Saya yakin semua pekerjanya akan samikna wa ta'na, buat kerja. Apa? Bos ada lagi. Satu tempat majikan tak ada, work from home kata. Work from home, dia punya melentang melingkup, dia pandai-pandai kata. Sebab apa? Bos tak ada. Kerja di rumah pandai-pandai lah. Berbeza karakter. Yang seorang tu mula macam ni sebab bos tengok, yang seorang bos tak tengok. Begitulah bezanya apabila karakter amanah menyatakan bila Allah bersama kita, perhatikan kita, memang perbuatan akan berbeza. Lalu keluarlah satu dipanggil sifatnya terpuji, mahmudah, yang mana sifat inilah yang nak kita terjemahkan di dalam kehidupan, yang nak kita kaitkan dalam perbahasan amanah. Amanah ni adalah amanah nak terjemahkan mahmudah. Dan memang semua orang ada mahmudah, tuan-tuan. Wallahi, semua orang, semua manusia sebenarnya Allah titipkan kesempurnaan dalam dirinya. Wa nafsi wa masawaha, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tinggal lagi siapakah yang akan membersihkan fujur. Memang ada ilham kefasikan Allah akan berikan, tetapi di saat dibangunkan hidup dengan kebenaran tadi, maka dia boleh menangkis. Akhirnya terbitlah karakter mahmudah, yang terpuji. Dan di sinilah yang mana dikaitkan juga apabila mahmudah datang, maka dikaitkanlah juga dengan perbahasan sunnatullah. Sebab sunnatullahnya Allah Ta'ala jadikan semuanya indah-indah, semuanya mahmudah sebenarnya. Tapi macam mana boleh tukar menjadi mazmumah apabila dia tidak duduk dalam sunnatullah. Baik, jadi sedang mata Allah SWT, kesimpulan awal kita boleh buat pada malam yang penuh barakah ni. Baik, yang pertama, apabila kita nak melihat kembali tafsir kehidupan ataupun nak merungkai kembali kehidupan kita ni tuan-tuan, ataupun kehidupan siapa-siapa, mungkin ada orang datang minta pendapat dengan kita, nak kita ke, cucu kita ke, siapa-siapa, maka asasnya mesti kembali kepada 4 perbincangan asasnya, tuan. Dia tidak boleh lari. Kembalikan dia kepada kebenaran, apa sebenarnya kamu nak cari dalam hidup ni. Amanah tidak kamu nak bawa hidup. Tengok cara ni tak amanah ni. Apa cara tak amanah tu, tuan kata? Tengok marah-marah, mazmumah nampak, cepat mengeluh. Ni tak amanah ni. Balik, tengok kat sidik balik. Dia gitu. Dia ada kaedah dia, tuan-tuan. Baik, insya-Allah saya kira cukup setakat tu dulu perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Fahamlah kita bahawa kehidupan ni bukanlah dibina dengan suka-suka. Dia hanya ada aturan dan sunatullah yang telah Allah tetapkan. Tinggal lagi kita mau tunduk dan patuh pada aturan itu saja.